Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Kita bersiaran lagi secara hybrid dan juga fizikal dalam Convention Pasukan Khas Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia tahun 2022 untuk sesi yang kedua bagi pembentangan yang kedua. Dan pagi ini kita akan teruskan pembentangan kita dengan mempersilakan Colonel Profesor Dr. Victor Faizal bin Abdul Sattar Bersara ke pentas untuk pembentangan kertas kerja. Dipersilakan Doktor. Assalamualaikum Doktor. Terlebih dahulu pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Doktor kerana sudi bersama-sama dengan kami dalam Convention Pasukan Khas Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Dan untuk makluman hadirin sekalian, Profesor adalah merupakan Profesor adalah pernah berkhidmat dalam Kor Kesihatan Diraja ATM selama 17 tahun, di UKM 3 tahun dan juga di Institut Sukan Negara selama 4 tahun dan juga UPNM selama 10 tahun. Dan Profesor juga merupakan pemegang Sarjana Muda Perubatan di Universiti Melaya dan juga Sarjana Perancangan Kesihatan di Kesihatan Awam dan berasal daripada Kuala Lumpur, betul Doktor ya? Ya, betul. Okay. Jadi kita tak nak membuang masa, kita mempersilakan Doktor untuk membuat pembentangan pada pagi ini. Dipersilakan. Okay. Dan tajuk pembentangan yang akan dibentangkan ialah First Responder Medical Countermeasure Enhancement Indicate. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis. Okey, tajuk pembentangan saya hari ini adalah First Responder Medical Countermeasures in Hazmat Incidents. Okey, seterusnya saya akan sampaikan ni dalam bahasa Melayu. So saya minta maaf, slide ni banyak bertulis sebab saya andaikan kemungkinan akan juga dikongsikan dengan orang kata pasukan bomba yang mungkin tak hadir di sini. So apa saya telah buat slide ni mempunyai maklumat yang terkandung sendiri. Saya tidak menggunakan orang kata akronim ataupun bahasa yang terlalu orang kata sukar difaham. Okey, secara umumnya kita sedia mengetahui dan anda daripada pasukan hazmat akan jauh lebih mengetahui daripada saya dalam sesuatu kejadian di mana terdapat pelepasan bahan yang dikategorikan sebagai bahaya. Okey, sama ada dibuat dengan sengaja ataupun tidak, dia boleh menyebabkan pelbagai kesan. Dan disebabkan bahan kimia ini boleh mengakibatkan kecederaan kepada manusia, bahan kimia pun telah disalahguna bagi menyebabkan orang kata kematian, menyebabkan orang kata kawasan, penggunaan kawasan tertentu terjejas bagi tujuan-tujuan tertentu. Contohnya digunakan sebagai senjata dalam perang. So secara orang kata daripada aspek CBRN ataupun chemical weapons, kita sedia mengambil maklum dalam era moden, maknanya dalam 100 lebih tahun ke belakang, pada tahun 1915 penggunaan bahan kimia secara formal sebagai satu senjata perang telah dilakukan di Ypres ataupun Ypres, ikutlah mana-mana nak sebut, di Belgium semasa Perang Dunia Pertama. Itu penggunaan gas klorin. Dan seterusnya untuk kalau kita panjangkan dan cerita chemical senjata kimia ataupun chemical weapons, kita
turut terdedah kepada orang kata penggunaan senjata kimia di bumi kita sendiri beberapa tahun yang lepas, penggunaan senjata kimia berasaskan orang kata sebatian VX, iaitu satu sebatian organophosphorus di KLIA-2, yang menyebabkan kematian seorang. Dan itu juga mungkin kali pertama senjata kimia binary, maknanya penggunaan orang kata senjata kimia yang terbentuk daripada dua bahan kimia yang diasingkan, bila dicantum barulah menyebabkan tanda-tanda pada pesakit. So itu pun merupakan orang kata satu tanda bahawa gejala ni boleh sampai ke bumi kita. Dan seterusnya beberapa tahun selepas itu penggunaan satu lagi jenis nerve agent ataupun ejen saraf yang juga merupakan sebatian organofosfat yang kita namakan Novichok, ataupun sekarang ni kita panggil ejen saraf generasi keempat, or fourth gen nerve agent, ataupun juga dinamakan kelas A nerve agent. Dah mula orang kata digunakan di England dan menyebabkan orang kata bukan sahaja mangsa yang ditujukan yang mengalami tanda, tetapi orang ramai, ada dua casualty lain, yang mana satu telah menemui bekas yang mengandungi Novichok ni dan telah menunjukkan tanda, dan seorang lagi adalah first responder khidmat ambulans yang turut menunjukkan tanda-tanda pada masalah ini. Okey. So apakah perkara ini merupakan sesuatu yang perlu membimbangkan petugas ataupun first responder, khususnya hazmat? Dalam kejadian kedua-dua yang berlaku yang saya sebutkan di sini di KLIA dan di apa yang berlaku dekat England, keduanya bukannya, walaupun merupakan senjata, tapi dia telah ditemui dalam keadaan yang bukan berbentuk peperangan. So first responder yang wujud maknanya mereka yang berada dalam ambulans yang memindahkan si pesakit daripada KLIA ke Hospital Putrajaya ketika itu. Kalau tak salah saya, bila diuji mereka pun menunjukkan ada tanda-tanda dedahan kepada ejen saraf tersebut, tapi tidak memberikan simptom nyata. Okey. So di England pula, seorang petugas ambulans sendiri yang telah mengalami simptom yang agak teruk pada ketika tu. Okey. So seperti mana anda mungkin dah tahu, tapi bagi yang tidak tahu, kalau kita pecahkan selain pada bahan berbahaya ataupun hazardous materials, kita juga ada kompleks senjata yang menyebabkan orang kata kerosakan yang melampau, atau weapons of mass destruction. Dan benda itu terkumpul di dalam apa kita namakan akronimnya CBRN, atau bahan chemical, biological, radiological dan nuclear, either agents, sama ada kita sebut sebagai agent ataupun sebagai senjata. Okay. Di Malaysia sendiri kita mempunyai kemampuan untuk bertindak balas. Kemampuan bertindak balas ni pun berbeza-beza keupayaan dia. Okey, seperti mana saudari semua sedia maklum, kita kadang-kadang terkekang dengan kewujudan alat dan dana yang mencukupi untuk kita peroleh menyelenggara dan untuk kita lupuskan bahan-bahan respons kita. So antaranya untuk pihak ATM, basically di bawah arahan MKN nombor 18, dia ada pasukan, asalnya kita panggil PMBK. Itu akronim lama kita pakai untuk
CBRN MBC zaman dulu. So mereka telah orang kata menjalani beberapa perubahan dan sekarang dipasukkan CBRN ATM. Okey, biasanya 12 skuadron yang tempat di Kem Terendak Melaka. Seterusnya tuan-tuan sendiri merupakan sebahagian daripada komponen ini, iaitu komponen hazmat. Untuk orang kata gejala ataupun masalah yang berbentuk biologi, tanggungjawab utama dia adalah disandang oleh pihak Kementerian Kesihatan. Dan dalam orang kata wabak COVID-19, kita pun nampak akronim CPRC digunakan. So mereka lah yang merangkakan tindak balas, dan secara orang kata amnya, apa yang kita dah buat untuk orang kata tindak balas kepada ancaman biologi, boleh dikatakan apa Malaysia buat adalah orang kata sesuatu yang boleh kita banggakan juga. Okey. Dan bagi elemen R dan N dalam CBRN ataupun sinaran mengayon, benda tu adalah di bawah orang kata pemantauan dan juga tindak balas daripada AELB menerusi pasukan tindak balas nuklear mereka. So ancaman kimia, ia merupakan sesuatu yang mana menyebabkan masalah kepada orang kata mangsa dalam masa yang singkat. Antara kesemua cabaran CBRNE, ancaman daripada kimia menunjukkan orang kata simptom dan tanda kepada mangsa dengan tempoh yang singkat. Okey, oleh itu kadang-kadang kita seolah-olah orang kata kelihatan sebagai mengutamakan dia, tapi disebabkan efek dia boleh teruk. Okey, efek pada mangsa boleh menyebabkan kematian dan sering memerlukan tindak balas pantas. So orang kata penumpuan kita kadang-kadang kelihatan lebih tinggi terhadap elemen kimia. Yang kedua, selepas elemen orang kata kimia adalah ancaman disebabkan oleh sinaran mengayon, yang tu mengambil masa kesan dedahan dalam jam ke hari. Dan selalunya untuk biologi dia mengambil masa yang lebih lama. Namun dengan COVID-19 kita tengok lama tu tak lama sangat. Dalam masa sehari ke 2 hari, pesakit tu, seseorang pesakit boleh orang kata menyebarkan ataupun menjadi carrier kepada virus tersebut, dan selepas 3 hari kemungkinan tanda akan kelihatan. Banyak penyakit lain sebelum ini kita selalunya 5 ke 7 hari baru dia menunjukkan tanda. Tinggalkan COVID-19 menjadi sesuatu yang membuat kita terbuka mata, dia boleh berlaku dengan lebih pantas. Dalam masa 3 hari kita dah ada pesakit yang dalam keadaan yang tenat perlu dibawa masuk ICU. Okey, tapi seterusnya apa saya akan kemukakan adalah bertumpu kepada senjata kimia ataupun bahan kimia yang mana memerlukan tindak balas yang pantas. So bagi anda dalam pasukan hazmat, mungkin inilah yang orang kata perkara yang anda akan hadapi, dan tindak balas anda perlu dilakukan supaya anda berada dalam keadaan selamat, dan seterusnya mangsa yang kita ingin membantu turut berada dalam keadaan yang terbaik. Okey. So setengah pada ni mungkin sebab saya cedokkan daripada orang kata beberapa punca. So mungkin dia lari sikit daripada cara bomba Malaysia melakukan tugas. So untuk itu saya minta maaf, saya tak begitu peka dengan apa yang anda lakukan, tapi prinsip dia sepatutnya adalah sama. Okey. So dalam sesuatu kejadian bila melibatkan bahan kimia,
kepantasan tindak balas merupakan sesuatu yang penting. Tapi macam biasalah, bila kita bertindak balas ataupun bila kita respon kepada sesuatu insiden, ia akan melibatkan orang kata escalation ataupun peningkatan daripada respons. Okey, pihak yang pertama yang sampai ke tapak kejadian, seterusnya bila dia perlukan bantuan dengan unit lebih orang kata berkepakaran, maka kita akan tambahkan unit-unit tersebut. Ini semua akan mengambil masa, dan cabaran kita adalah mampukah kita bersedia memberi rawatan kepada mangsa dalam masa yang memberinya tempoh disebabkan saya orang kata tersekat ni because untuk chemical weapon ataupun senjata kimia, kalau benda orang kata ejen saraf, kita melihat kesan dia dalam masa 10 ke 15 minit. Kalau pengalaman di Malaysia sendiri, di KLIA 2, dalam masa 20 minit si mangsa dah terbujur, dah terlentang dah. Okey, masih bernyawa bila masuk dalam ambulans dan orang kata disahkan mati bila sampai di hospital lah. Tapi kemungkinan besar dalam perjalanan tu si mangsa dah mengalami orang kata detik-detik akhir hidup dia lah. Okey, so bila kita buat orang kata peningkatan kepada keupayaan, benda tu mengambil masa. Kemampuan untuk tajuk yang saya orang kata pembentangan saya, iaitu medical countermeasures, itulah menjadi orang kata sesuatu yang perlu diberi perhatian. Okey, sebab sepaham saya, dan ini pun pengalaman dengan ATM tu sendiri, walaupun 12 Squadron mempunyai katalah auto injectors untuk antidot dan sebagainya, ia bukannya sesuatu yang ada di seluruh orang kata anggota tentera. Dia terhad kepada unit khas sahaja. Okey, so dalam kejadian di mana tidak dirancang, perkara itu mungkin akan menjadi sesuatu orang kata bukan halangan, tapi menjadi sesuatu yang boleh mengakibatkan mangsa yang ramai. So di Malaysia sendiri, auto injectors untuk antidot ni setahu saya belum lagi mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan. So import kita adalah semua berlaku secara orang kata kelulusan khas sahaja. Okey, so apabila orang kata first responder tiba di tapak kejadian, macam biasa keselamatan tim atau first responder merupakan aspek pertama. Okey, macam biasalah, anda pun mungkin lebih mengetahui benda ni. Kalau first responder sendiri tergugat oleh orang kata ejen tersebut, first responder pun tidak dapat membantu mangsa. Okey, so macam biasa bila memasuki kawasan ataupun sampai ke tempat kejadian, walaupun ada orang lain dah sampai dulu, masih lagi perlu buat pemerhatian di sekeliling. Masa buat approach, kena benda tu dalam keadaan berhati-hati, ambil maklum apa berlaku di sekeliling. Dan kita harus juga memastikan bahawa ada laluan keluar dan ada kita dah kena pasti tempat di mana kita akan bawa mangsa kita. Jika kita ke tempat yang selamat untuk dibawa mangsa daripada tempat yang mungkin masih berbahaya. Okey, so tanpa antidot apa yang boleh kita buat? So umumnya jika tidak diketahui apakah punca pencemaran yang berlaku, apa yang kita boleh buat, kita keluarkan mangsa, bawa mereka ke tempat yang selamat untuk dikumpulkan, dan kita susunkan mereka untuk menjalani dekontaminasi, okey, dengan kadar yang seberapa pantas yang kita mampu. Okey, keutamaan yang kita buat macam biasa merupakan mereka yang
tak sedarkan diri tapi ada tanda-tanda nyawa, yang menghadapi masalah orang kata pernafasan, okey, dan jika ada kecederaan lain, okey, penggunaan senjata kimia tak semestinya ada aspek ataupun komponen letupan, jadi kita tak semestinya akan temui kes-kes di mana ada trauma. Okey, malah antara tanda berlaku, saya akan sentuh nanti, sesuatu orang kata serangan senjata kimia biasanya tidak banyak kerosakan kepada infrastruktur sekeliling. Okey. So kalaulah kita masuk ke kawasan yang kita tidak ketahui ancaman dia, macam biasa kalau anda menggunakan level A ataupun kelas A, tidak banyak anda boleh buat. Okey, glove 3 lapis, kita duk pakai SCBA, benda tu semua mengekang apa kita boleh buat. Jadi apa yang tim yang masuk adalah hanya untuk tengok tanda-tanda kasar sama ada mangsa masih hidup atau tidak. Kalau ada tanda-tanda hidup, makna itulah mangsa yang kita akan bawa ke tempat selamat untuk kita susunkan pergi ke decon. Kita tidak ada banyak lain yang kita boleh buat tanpa antidot. So untuk mereka yang menyelamatkan mangsa macam ini, kita hanya tentukan salur pernafasan tu bersih, tidak tersekat. Kalau ada pendarahan, kita hentikan pendarahan dan mungkin kita letak dalam posisi pemulihan or recovery position sementara dia tunggu giliran untuk menjalani dekontaminasi. Okey. So perlu ada pengasingan atau triage dilakukan, dan keadaan triage akan mengikut cara-cara biasa kita buat. Okey. Tapi itulah realiti dia, benda ni semua ambil masa. Kalau ejen saraf, kalau dos yang cukup untuk membunuh dalam masa 15 minit, mangsa dah tak ada dah. Okey. So benda ni kadang agak berat lah. Okey. So kita kena pilih mana yang kita kelihatan boleh diselamatkan, dia diutamakan. Okey, mengikut prinsip triage biasa. Dan mana yang mungkin orang kata di hujung-hujung nyawa, kita perlu asingkan sementara kita clear yang kita boleh selamatkan dulu. Kalau dia masih mempunyai nyawa lepas tu, dia akan melalui proses yang saya sebutkan. Okey, bunyi kejam, tapi itulah orang kata realiti bila kita uruskan casualty tambah-tambah kalau casualty tu ramai. Okey. So semasa first responder tiba, ada beberapa tanda yang kita perhatikan. So macam biasa, saya rasa di pihak bomba sendiri kita ada pengkelasan kepada jenis orang kata insiden. Satu yang melibatkan orang kata dedahan bahan kimia tapi tanpa mangsa yang orang kata biasa tak ada mangsa lah. Okey, ataupun seorang dua orang. Dan kalau ada insiden tahap kedua yang mungkin melibatkan mangsa yang lebih ramai. Okey, kebocoran kepada orang kata pipe dalam sesuatu kelang, ada orang kata tangki ke apa, benda tu pecah dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah insiden yang melibatkan penggunaan ataupun kejadian yang disengajakan. Okey. Right. So seterusnya bagi senjata kimia, kita ada kategori yang selalu disebutkan. Okey, ejen saraf, ejen darah ataupun cyanide, cyanide, ejen melecur dan ejen mencekik. Kita ada beberapa yang lain. Okey. Yang orang kata kita gunakan gas pemedih mata dan sebagainya, tapi saya tak khususkan sebab ejen incapacitating agent ni selalunya bukan bertujuan membunuh, dan dia sendiri tidak mempunyai keupayaan membunuh secara bersendirian. Biasa mangsa yang meninggal selepas terdedah ada masalah lain. Okey, kesihatan dia tak orang kata begitu baik. Okey, ejen kimia pula secara asasnya ini pun menjadi asas kenapa anda mempunyai kelas PPE tertentu. Okey. So kita ada biasa bahan kimia ni akan masuk sama ada di hidu, boleh meresap melalui kulit, boleh makan ataupun diminum.
Okey, makna dia masuk dalam sistem usus ya. Ataupun dia boleh tertusuk ataupun orang kata disontek. Okey, benda ni berlaku kalau ada orang kata letupan ataupun kejadian di mana gas di bawah tekanan terlepas. Okey, so tanda-tanda berlaku dedahan ataupun kejadian melibatkan ejen senjata kimia atau CWA, dia hampir sama seperti mana anda perhatikan bila buat surveillance atau area surveillance bila memasuki satu kawasan. So kita akan perhatikan benda-benda yang luar biasa untuk tempat kejadian tersebut. Okey, kemungkinan ada kesan bom ataupun letupan, mungkin berlaku keperluan asap yang luar biasa, mungkin ada bau-bauan yang kadang-kadang kuat, kadang-kadang tidak. Senjata kimia di antaranya mempunyai bau-bau tertentu, tapi banyak penceritaan bau ni adalah dalam tempat yang berhawa sejuk. Okey, so tak semestinya kita mempunyai orang kata tanda yang sama di Malaysia. So kehadiran bau tu tidak semestinya menjamin bahan tu ada, dan ketidakhadirannya pula pun sama, tidak menjanjikan ia tak ada. Okey, so bau mungkin kuat, bau macam Clorox, ammonia dan sebagainya. Badam kat situ, almonds tu merujuk kepada bitter almonds lah dia punya sebutan. Okey. Dan kadang-kadang apa yang berlaku boleh kelihatan PPE terbuang di tempat kejadian atau orang yang tidak berkaitan menggunakan PPE. So kalau kes kat KLIA 2 itu antara benda yang dibuat lah kalau ada yang terlibat, pernah terlibat, yang mana dibuat pemeriksaan untuk mencari sarung tangan, apa-apa pakaian perlindungan yang mungkin digunakan dalam kejadian tersebut. Okey, tanda di persekitaran pun ada. Okey, sekali lagi asap kepulan kabus dan sebagainya. Kita boleh kelihatan kematian haiwan ataupun serangga di kawasan tersebut kalau ada masa lah ya. Tapi itulah ejen saraf memang digunakan sebagai racun serangga juga. Okey, banyak yang kita dah haramkan di Malaysia. Okey, banyak daripada orang kata jenis-jenis dia, tapi organofosfat masih ada digunakan. Kau nak beli kat Lazada, Shopee pun ada. Okey. So kalau Malathion 84% berapa? RM72 1 liter. Order je kot Lazada, sampai kat rumah. Delivery man pun campak masuk ke dalam kawasan rumah. Pecahlah benda tu. Okey, so benda tu orang kata ancaman ni tak jauh ya. Orang kata dalam industri pertanian memang keracunan daripada organofosfat memang berlaku, dan memang tidak mudah kita nak rawat di hospital bila mangsa tu sampai. Okey, seterusnya tanda-tanda ini merujuk kepada individu yang kesan. So kita akan melihatkan mereka mungkin menunjukkan orang kata keadaan tidak sedarkan diri, tak ada kelihatan trauma pada dia. Okey, mungkin dia akan orang kata berair mata, leleh hingus, air liur. Okey, mungkin ada kekejangan ataupun sawan berlaku. So si mangsa kalau boleh bercakap mungkin akan mengadu sukar nak bernapas. Okey, dia akan rasa ketat di dada. Mangsa mungkin juga akan mengadu mata dia sukar untuk dia sukar untuk melihat, sama ada tidak boleh fokus ataupun dia kata mata dia penglihatan jadi kabur. Okey, tanda lain juga si mangsa mungkin mengadu tak larat nak bangun ataupun duduk. Bagi siapa yang ingat KLIA 2, kalau tengok gambar mangsa, kalau tengok dia tersadai atas kursi dengan macam kata letih sangat, lesu. Sebenarnya dia kelemahan pada otot-otot dia
dia just apa ni orang kata terduduk, orang kata terbaring, seolah-olah terbaring atas kerusi. So benda tu semua tanda-tanda bahawa ini bukannya orang kata ini masalah yang kita kena berhati-hati. Kemungkinan ada perkara yang bukan masalah biasa lah. Okay. So kalau ada call out ataupun dipanggil untuk apa ni membantu mangsa sebegini, kita dalam kepala apa ni masa approach kepada mangsa, kita kena orang kata mempunyai syak yang tinggi lah. Okay. Now, kenapa penting? Well, kalau benda tu melibatkan gas ataupun melibatkan apa ni cecair, kalau mangsa berpakaian, gas atau cecair itu mungkin masih melekat pada baju tu, pakaian dia, dan boleh apa ni meruap masa kita menguruskan casualty. Okey. Now, kalaulah si mangsa mengadu apa ni orang kata sesak nafas, okey, ataupun dia mengadu kata dia tak boleh nak bangun, dia tak boleh nak duduk. Okey, kita nak bawa dia berjalan, dia kata dia tak mampu nak berdiri, benda tu semua tanda-tanda masalah ni mungkin lebih teruk daripada apa kita jangka. So oleh yang demikian, mungkin kita perlu orang kata mengesyaki ada ke tidak dedahan kepada bahan kimia yang berbahaya. Okey, so di Malaysia sendiri apa yang boleh kita buat? Dalam keadaan yang masih sedar, masih apa ni, kita susunkan supaya mereka orang kata melalui dekontaminasi secepat mungkin, dan kita boleh selepas itu bila selamat pindahkan dia kepada hospital untuk rawatan seterusnya. Okey, di Malaysia orang kata prosedur untuk kita naikkan pusat perubatan atau medical center bersama ataupun berdampingan dengan stesen dekontaminasi bukan menjadi amalan orang kata biasa lagi. Okey, kita prosedur tu masih sedang orang kata diusahakan lah. Saya tak boleh kata dibangunkan, diusahakan, sebab untuk ATM benda tu boleh dikatakan baru 3 tahun kita buat dengan agak tersusun. Exercise dekat Cochrane hari Jumaat yang lepas, exercise Mantis tu pun first time saya nampak kita dapat 2 biji ambulan tentera muncul. Sebelum tu sebiji je kalau ada rezeki. Okay. So benda tu pun masih dalam proses orang kata disusunkan. Tindak balas kita tahu, tapi bila kita nak susun sebagai satu operasi, dia memerlukan orang kata persediaan yang lebih orang kata teratur. Okay, so selepas dikontaminasi, kalau ada elemen perubatan, dia mungkin akan mulakan rawatan. Kalau tak ada, kita perlu bawa dia ke hospital secepat mungkin untuk rawatan tu dimulakan. Okay. So lazimnya rawatan yang perlu diberi, okay, adalah bergantung pada apa yang digunakan. Okay, bagi nama dia pun sendiri memberikan kita sedikit orang kata idea ataupun tanda. Macam ejen saraf kita dia memerlukan penggunaan antidot. Kalau tidak ada, penjagaan salur pernafasan. Lepas tu kita orang kata melalui dekontaminasi, baju ditanggal supaya tidak ada orang kata kesan ejen tersebut dibawa dengan mangsa. Kalau cyanide ataupun ejen darah, benda ni tak ada apa-apa yang kita boleh buat, dia purely supportive. Saya ada dia punya huraian lepas ini. Ejen mencekik, pernafasan walaupun terganggu tidak seteruk 3 yang sebelumnya. Okey. So untuk ejen saraf, ini adalah pecahan penceritaan selepas ni adalah untuk 3 ejen tu. Kalau kita mengesyaki, kita akan kalau boleh menggunakan antidot dengan pantas. Kalau tidak boleh, maknanya again pemeliharaan salur pernafasan. Lepas tu pastikan kita dapat susun mereka menerusi orang kata line dekontaminasi. Lepas tu dipindah kepada hospital. Okey. So di ejen ni biasanya sama ada di hidu
Okey, ataupun kalau jenis VX atau jenis V, kelas V, dia menyerap kebiasaannya menerusi kulit. Okey, untuk Novichok kita ataupun A dia menerusi kulit, ataupun dia pun boleh melalui membran, maknanya permukaan mulut, hidung dan sebagainya. Okey. So itulah penghuraian dia punya kelas. So rawatan dia basically bila kita tidak mengetahui, kita mensyaki dia level A. Jadi bila level A kita tahu je lah apa yang boleh dibuat terhad. Because PPE kita mempunyai orang kata sekatan pada pergerakan sikit. Okay, mobility kita terhad. So basically kalau boleh dia pergi ke tempat selamat dalam zon, lepas tu kita susunkan dia untuk decon. Kalau ada kita menggunakan antidote, okay, entropin dengan pralidoxim jika ada, dan kalau ada sawan kita menggunakan diazepam. Okay. Untuk tentera pun porsi dia basically bila kita ada benda ni hanya atropin dengan pralidoxim digunakan. Umumnya kita tak begitu banyak penggunaan ubat anti sawan, okay, walaupun ada. Dan kita segerakan dekontaminasi, dan kalau kita tak ada antidot, maknanya kita dalam masa menunggu dipindahkan, kita hanya akan orang kata proses-proses pemulihan, recovery position dan sebagainya. Dan satu yang kena ingat, bagi mangsa yang tak boleh bergerak, kalau kita ada decon, dia basah, dia lembab, walaupun dikeringkan sekalipun, hipotermia boleh berlaku, dan kalaulah suhu badan jatuh terlalu rendah, payah sikit kita nak selamatkan pesakit. Okay, so selepas kita menjalani decon, sementara nak menunggu mangsa dipindahkan, kita kena, kalau ada selimut lah apa, digunakan untuk pelihara suhu badan. Okay, so ini dengan lebih detail dia meletakkan kepada triage punya prinsip, makna priority 1 sampai 4. Okay, 4 expectant tu merujuk pada mereka yang kita tak nampak orang kata peluang untuk diselamatkan tu, orang kata bukan kata kita orang kata dah kata dia akan mati, tidak, tapi kita pindahkan mereka yang boleh diselamat dulu, dan mereka ni dipindahkan selepas kita selesai dengan yang mangsa-mangsa terdahulu. Okey, so kena ingat kat Malaysia ambulan kita seorang sahaja. Okey, paling ada pun kita boleh letakkan pesakit seorang lagi berbaring dalam ambulans kalau kelas A, kelas B. So bila kita orang kata ada respons, kalau mangsa tu ramai, kadang pemindahan kemudahan untuk memindahkan pesakit tu menjadi orang kata cabaran. So sometimes holding di sebelah kita di zon selepas decon hijau, kadang-kadang patient kita boleh terkumpul di sana. Okey, so untuk antidot kita ada banyak jenis, bukan kata banyak, ada lebih kurang 5 jenis khusus. Okey, jenis-jenis oxime yang boleh kita gunakan untuk merawat. Okey, tak semestinya semua ubat ni, saya rasa kat Malaysia pralidoxim sahaja yang diluluskan. Yang lain dia wujud dalam beberapa orang kata bentuk di negara Eropah Timur, East European countries dia menggunakan HI6 dengan dan yang 3 yang terbawah sekali. So research atau penyelidikan pasal perkara ni masih berlaku giat, tetapi dia adalah ubat yang orang kata penggunaan khusus. Okay, kita kebanyakan hospital pun kemungkinan hanya ada satu jenis, iaitu pralidoxim kalau ada rezeki. Okey, sebab penyimpanan ubat di satu-satu lokasi, kalau kau tak gunakan selalu, ubat tu akan expired. Okey, so kadang-kadang bila ubat tak digunakan, mungkin orang kata terlepas pandang nak restock. So ada kalanya even pralidoxim kita payah, yang kita boleh mengharap adalah atropin. Dan itu sampai ke ke hospital level, hospital daerah pun ada, tapi lebih daripada tu dia kena bawa kepada hospital yang
hospital yang mempunyai pakar dan yang jenis atau bertaraf negeri. Tapi itu untuk orang kata first responder, dapatkan dia ke hospital. Seterusnya di hospital mereka akan aturkan apa yang lain yang perlu dilakukan. Okey, so cyanide ataupun ejen darah dia boleh menyebabkan kematian dalam tempoh yang singkat. Okey, kalau dedahan dia mencukupi. Okey, rawatan dia berkesan, tapi sama ada kita dapat bawa mangsa kepada punca rawatan tu dengan pantas ataupun tidak. Dia bergantung pada dos, cara dedahan tu berlaku dan tempoh dedahan. Okey, kalau banyak memang orang kata harapan tipis untuk kita selamatkan. Kalau orang kata biasa dalam keadaan kemalangan industri ke apa, selalu berlaku pencairan disebabkan ruang yang lebih terbuka dan sebagainya, dan kita mangsa mungkin ada lebih peluang untuk diselamatkan. So rawatan dia berkesan dan pantas, tapi ia semuanya adalah di peringkat hospital. Okay, tidak dilakukan di peringkat first responder. Apa yang berlaku untuk first responder sama seperti kita buat untuk ejen saraf. Bawa dia ke tempat selamat, pastikan kita decon dia dengan pantas, sebab kita ejen ni pun boleh melekat pada pakaian. So kita bersihkan, pastikan saluran pernafasan tu pelihara. Lepas tu pindahkan dia ke hospital secepat mungkin. Ini terlari dia punya sequence. Sepatutnya dia betul-betul. Cyanide, kalau kadang-kadang sukar kita nak bezakan kesan dia dengan ejen darah. Okay, kemungkinan kita menemui ejen saraf atau ejen racun binatang perosak ni adalah lebih mudah daripada dengan cyanide. Cyanide lebih pada kawasan industri. Okey, ataupun kadang kalau orang pergi Pahang, Lumbung Emas ke apa pun punca yang boleh terdedah pada cyanide. Okey. So dia ada tanda-tandanya. Apa yang ditunjukkan adalah macam mana kita membezakan dia. Okey. So rawatan sama. Okey, pemulihan sahaja kita boleh buat kalau kita ada oksigen, sebab cyanide ni mengganggu pergerakan oksigen ke dalam sel tubuh. Kalaulah ada oksigen boleh digunakan. Okey, di peringkat ambulans selalunya apa yang kita ada flow meter dan sebagainya, dia tidak boleh memberi jumlah oksigen yang orang kata sehingga 100%. Tapi yang ni pendeknya menggunakan mask. Kalau dia ada bag, rebreather bag dengan mask tersebut, dan kita on 5 ke 7 liter seminit dan kita pindahkan ke hospital. Okay. So again, dia punya orang kata prioritization, kita tengok keadaan pesakit lebih teruk, dia menunjukkan tanda-tanda nyawa masih bernyawa, itu yang kita akan pindahkan dahulu. Okay. Mana yang kurang kita boleh orang kata susunkan. Kos benda ni penting sebab bilangan ambulans yang boleh sampai di peringkat awal adalah biasanya terhad. Dah lama sikit barulah bilangan ambulans tu menambah. Okay. So itu yang penting, untuk cam mana yang kelihatan lebih teruk itu dipindahkan dulu. Kalaulah anda mempunyai orang kata akses kepada anggota perubatan, lebih baik. Okay, sebab dia boleh membantu dalam triage tersebut untuk menentukan apa yang ada. Tapi kebanyakan benda ni kita akan lakukan kat peringkat di mana sama ada selepas biasanya pre-decon ataupun selepas decon, barulah kita boleh orang kata periksa pesakit tu dengan lebih rapi. Awal pada tu sukar sikit because PPE digunakan oleh first responder. Nombor 2, orang kata masa kita nak pantas masukkan dia dalam line decon dulu. Okey, untuk ejen melecur, walaupun dia menyebabkan masalah pada pernafasan, kesan dia pada kulit lebih kelihatan nyata, tapi dia mengambil masa. Okey, beberapa jam, sejam ke 2 jam, 3 jam barulah tanda-tanda yang timbul. Okey. Kalaulah terhidu, sebab dia pun boleh dalam bentuk orang kata gas yang meruap,
dia akan orang kata sukar bernapas dan benda tu mungkin akan menjadi lebih teruk. So benda yang sama juga kita decon. So ini adalah kesan dedahan kepada hydrogen mustard. So kita nampak vesicle ataupun blister pada kulit yang berisi dengan cecair tubuh dia. So dia naik bergelembung macam tu. Memang sakit. Okey, peringkat awal sejam ke awal tak berasa, tapi lepas pada tu pesakit akan merasakan sakit. Now mustard gas ni dia timbul sebab memang dia nak menyebabkan tanda-tanda supaya seorang tentera tidak boleh orang kata menjalankan tugas dia. Ini sengaja nak mengacau, tapi mengacau yang boleh membunuh lah. So that's where orang kata hydrogen mustard ataupun jenis-jenis mustard gas ni telah direka cipta dalam Perang Dunia Pertama. So dan dia menyebabkan kesan yang berpanjangan. Now again masa kita buat triage ke apa, macam biasa kita tengokkan mata, kita tengokkan anggota, kita tengokkan orang kata life limb and sight life dia boleh mata orang kata pernafasan dia, dan kita tengok pada anggota tubuh dia. So macam tu kita masih kekalkan proses kita. Okay, so fosgene wujud sebagai fosgene oksim dalam ejen melecur, dan fosgene tu sendiri sebagai ejen mencekik. Nah, malangnya fosgene digunakan dalam beberapa proses industri. So kemungkinan anda orang kata terdedah kepada kimia ni wujud, tapi setahu saya di Malaysia industri tidak menggunakan proses-proses yang ada di Malaysia, kita tak menggunakan fosgene. Okey, so ia menunjukkan orang kata tanda yang lambat sikit. Okey, dan kadang-kadang sampai 3 hari selepas dedahan baru tanda-tanda tu kelihatan. Okey, selain pada itu, ini pun saya rasa gas yang anda biasa menemui, amonia pun boleh menyebabkan kecederaan pada sistem pernafasan, dan klorin merupakan orang kata gas atau bahan kimia pertama digunakan sebagai senjata kimia. Lagi sekali dia melecur, dia boleh menyebabkan kerosakan pada salur pernafasan, dan kerosakan tu boleh menyebabkan paru-paru berair, dan pesakit mengalami ataupun mangsa mengalami kesukaran bernafas. Okay, rawatan dia sama, hanya sebagai pemulihan sokongan sahaja. Okay, kita tak ada antidot, tetapi kalaulah kita dapat tahu bahawa fosgene terlibat, kita kena suruh mangsa untuk tidak orang kata bergerak cergas, dia kena rehat. Sebab kita ketahui kalau dengan fosgene, apa yang berlaku kalau orang kata mangsa tu tiba-tiba melakukan pergerakan fizikal yang orang kata pantas banyak, kadar kematian lebih tinggi. Okay, so kalau lah ini berlaku, maknanya sementara dia menunggu untuk dipindahkan untuk rawatan seterusnya, kita kena nasihat, dan kalau boleh pastikan mereka ni duduk dan berehat lah. Okay, so untuk yang akhir sekali, yang gas merosakkan paru-paru, okey, dia tidak ada orang kata spesifik prioriti kita gerakkan. Semua sekali kita akan gerakkan untuk rawatan lanjut, tinggalkan kesegeraan dia tidak orang kata ditentukan seperti mana kita buat untuk ejen saraf, untuk orang kata cyanide. Okey, so kita ada untuk mangsa macam ni, biasanya kesan dia tidak begitu pantas menjadi teruk, jadi kita ada sedikit ruang masa untuk uruskan. Okey, so ini dah penghujung, maknanya tindak balas medical countermeasures saya hanya senaraikan. Inilah antara orang kata auto injectors ataupun cara kita sampaikan ubat ini. Ia picagari, syringe macam biasa, tapi dia mempunyai spring kat dalam, dan bila kita sentapkan pada bahagian
sama ada peha ataupun punggung, biasa peha, spring tersebut akan melepas dan ubat tu disuntik ke dalam otot kita. Okey, sebanyakan ni adalah disampaikan secara ubat tu masuk dalam otot untuk diserap dengan lebih pantas. So inilah senarai boleh dikata di bahagian awal ni, 2 slide pertama ni adalah ubat-ubatan. Nah, kebanyakan pada ni even sebagai EMT kat US pun banyak daripada perkara ni tidak mereka tidak boleh gunakan. So isu untuk setengah ubat ni adalah apabila anda gunakan dia ada kesan sampingan. Okey, kalau kita tak yakin, macam katalah albuterol yang pertama tu, kalau digunakan kadang-kadang pesakit akan mengalami macam getaran halus pada ataupun di istilah dia fasciculation lah. So itu kadang memberi kita, orang kata merisaukan kita, tidak tahu adakah ejen yang menyebabkan dia atau ubat yang menyebabkan dia. Okey, so sebab setengah daripada ni memerlukan anggota perubatan untuk sampaikan, disebabkan kesan sampingan boleh mengubah orang kata cara mangsa tu menunjukkan simptom. Okey, seterusnya dia pergi, kita ada banyak setengah tu menyebabkan orang kata kadar nadi yang amat tinggi, dan biasa kalau kita bagikan ubat ni kita akan bagikan dalam ICU. Okey, sawan adalah sesuatu kesan yang agak ketara. So kalau mangsa mengalami sawan, kalau dia belum lagi berbaring, kita baringkan dia, kita cuba orang kata letakkan dia kat tempat yang selamat. Sebab tak ada ubat yang boleh kita guna, maknanya kita just restrain ataupun kita jaga dia sehingga dia sedar kembali. Tapi kalaulah kita ada ubat lah apa, kita boleh berikan ubat tersebut. Tapi kalau patient mengalami sawan, kau nak suntik masuk bukan benda yang mudah. Okay. Doktor biasanya berpelusakan masa ni. Okey, yang ke bawah sekali, atropine sulfate, itulah yang orang kata antidot yang paling mudah kita capai untuk orang kata ejen saraf. Okey, seterusnya HI6, paralidoxim, obidoxim adalah adik-beradik yang orang kata lebih kurang sama. Mereka digunakan untuk rawatan keracunan daripada ejen saraf. Dan bila kita turun kepada dikon, inilah yang biasa kita kelihatanlah. Ini saya rasa saudara-saudari semua pun tidak orang kata Fuller's Earth, sodium hypochlorite dengan RSDL bukan benda yang terlalu luar biasa. Okay. RSDL berbeza daripada dua yang atas tu sebab dia mengandungi orang kata osim sekali, maknanya dia boleh bertindak balas. Itu sebab dia namakan reaktif. Dia boleh bertindak balas dengan bahan kimia tersebut untuk untuk menyah aktif dia. Okay, to deactivate. Okey, itu sahaja. So kalau ada soalan, saya akan cuba menjawab sedaya mungkin. Kita persilakan peserta untuk mengemukakan soalan daripada Tuan Syahrizal. Dipersilakan Tuan. Selamat pagi Yang Berbahagia, Profesor Colonel Dr. Victor. Saya Syahrizal bin Muhammad Kasim, penguasa kanan Bomba 1 dari Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Tengah. Ingin mengajukan soalan berkenaan dengan bahan penawar ataupun antidot tadilah. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia adalah sebagai satu agensi first responder bagi setiap situasi kecemasan di Malaysia lah. Jadi saya mohon pandangan daripada Yang Berbahagia Prof.
berkenaan berkenaan dengan isu antidot ni, kepada kita nak gunakan, maksud dia adakah keperluan kepada Jabatan Bomba Cepat Malaysia untuk mengadakan atau menggunakan bahan penawar ni, antidot ni, yang mana kita boleh sediakan kepada kita punya pasukan khas EMRS bagi menggunakan bahan penawar ni kepada kita punya anggota first responder, bukan daripada pasukan khidmat lah, maksudnya first responder dari balai, jika dia terlibat dan terkesan kepada ancaman ejen CWA ni. Jadi jika diperlukan, apakah syarat-syarat yang perlu dipatuhi oleh jabatan dan seterusnya kepada pasukan EMRS ni lah. Itu je daripada saya. Terima kasih. Okay. Terima kasih Tuan. Okey, jawapan pendeknya, sebaiknya kemampuan orang kata ataupun kewujudan antidot memang harus ada. Sebab kejadian yang melibatkan sesuatu orang kata bahan atau sebatian organofosfat, kalau kita rawat awal secepat mungkin, peluang orang kata mangsa untuk terselamat lebih baik, dan kita dapat juga mengelakkan daripada kesan jangka panjang dedahan tersebut bagi sebahagian kelas organofosfat. Namun begitu, walaupun pemberian dia kelihatan agak mudah, pakai auto injector tap aja, sebenarnya dia perlu juga pemantauan. Okey, kita satu dos jarang mencukupi. Okey, kalau tentera US punya doktrin, 3 dos dia akan bagikan. Okey, 1 tunggu 5 minit, 2 tunggu 5 minit, 3. Okey, di Malaysia kita nak adopt terus cara mereka buat, itu saiz badan tentera dia dan juga tempat di mana dia berkhidmat. Untuk kita, kalau kita nak gunakan, mungkin akan mula dengan 1 dos, tapi kena ada orang memerhatikan mangsa yang telah kita orang kata berikan antidot tersebut, nak pastikan dia memerlukan dos tambahan atau tidak. Okey, di Malaysia kita ada bukan problem, tapi ada orang kata sekatan kepada penggunaan ubat suntikan kepada orang yang terlatih sahaja. Okey, disebabkan risiko menyebabkan sesuatu yang lebih teruk kepada pesakit. Tersalah suntik gelombang udara dalam salur darah, tersalah suntik di orang kata tempat dia. Okey, katalah cocok kat punggung, silap bulan, salah buat, masuk kepada saraf siatik, dah ada masalah lain. So benda ni pada saya perlu, tapi kita turut sekalikan jika kita ada, mesti ada latihan pula mesti orang kata secara ulang kaji, mesti kita rutinkan supaya dia masih ingat. Okey, sebagai contoh, macam saya kata tadi, pada saraf siatik, saya pernah ada anggota perubatan saya dah lama buat kerja kat pejabat, tiba-tiba turun on call duty. Dia pun dengan bangga datang beritahu, doktor, saya dah suntik, sakit tu sakit, saya bagi suntikkan kat dia. So saya tanya, okey, esok pagi saya bila turun kat ward, tengok pesakit tu jalan, saya gigit kaki sebelah. Tanya macam mana dia suntik, saya buat kuadran, lepas tu saya cocok tengah-tengah kat sasaran. Walhal kita ngajar dia cocok di kuadran di luar dan atas. So retraining untuk pastikan tu amat penting. Dia bukan kata kita ada cukup, dia sebenarnya ada banyak benda lain, tapi elok ada. Sebab faedah pada mangsa tu akan orang kata ketara. Long term effect pun kita dapat kurangkan. Sebab nerve agent kita ada efek aging yang dinamakan. So lepas tempoh aging dah berlaku, rawatan kita tidak begitu berkesan. Okey. Tapi itulah dia memerlukan orang kata keputusan dari peringkat dasar dan sebagainya. Tapi ia adalah sesuatu yang orang kata saya rasa elok untuk kita melonjakkan
mutu perkhidmatan kita kepada satu tahap yang lebih baik. Okey tuan? Okey. Terima kasih Prof. Sama. Terima kasih Tuan Syahrizal, dan kita buka untuk soalan yang kedua. Dipersilakan Tuan Vijayan. Okey Tuan. Selamat pagi Prof. Saya Vijay Marimutu daripada Akademi Bomba Wilayah Utara. Soalan saya Prof, daripada pengamatan Prof ataupun mengikut bacaan ataupun kajian, adakah Malaysia sebenarnya telah bersedia jika berlaku satu insiden CBR ini di Malaysia, dan dalam konteks medical, KKM dan ATM, adakah mereka boleh membantu first responder yang turun ke insiden CBR ini itu, sebab kita tahu dalam proses untuk pengesanan pengenalpastian ejen ni ia mengambil waktu yang lama, masa yang lama. Terima kasih Prof. Okey, terima kasih atas soalan. Adakah kita di Malaysia, adakah kita mampu? Saya rasa ya. Dia ada banyak faktor yang membawa kepada orang kata kejayaan, orang kata intervensi yang kita buat. Okey. Kepakaran, kemudahan, kalau di peringkat orang kata Jabatan Kecemasan dekat hospital di bawah Kementerian Kesihatan, saya rasa mungkin tidak meliputi secara orang kata mutlak satu Malaysia, tapi di tempat-tempat di mana ada aktiviti pertanian, di mana ada aktiviti perindustrian, orang kata pralidoxim dengan atropine memang sedia wujud. Okey, dan benda ni bukan baru. Saya hampir 30 tahun dulu pun keracunan daripada aktiviti pertanian berlaku juga. Kita memang orang kata melakukan rawatan pada ketika tu. Okey, selalunya kita orang kata kejayaan rawatan yang kita akan buat tertakluk kepada pertama betapa orang kata cepat boleh atau betapa pantas tindak balas kita, makna berlaku satu kejadian kita dapat sampai. Nombor dua, kita dapat pindahkan dia kepada hospital. So dua aspek ni perlu dipertimbang juga selain daripada apa yang berlaku dekat hospital. Untuk ATM ada aktiviti khusus, tapi kemudahan dia tidak sekata satu Malaysia. Apa yang kita ada kat Kuala Lumpur agak tersedia, tapi untuk apa yang kita buat dengan unit PMBK, dia lebih khusus kepada pewujudan tim perubatan bersama dengan unit tindak balas, makna 12 kuadran di tempat kejadian. So itu yang tengah dibangunkan, belum selesai, dia masih tengah orang kata kita gerakkan. Antara cabaran adalah kita mempunyai sensor yang mencukupi, ulang bekal yang mencukupi. So kita dah ada landasan mula yang saya kira agak baik. Kita kena orang kata teruskan untuk ditingkatkan kemampuan tu. Okay, sebab insiden macam kita berlaku, orang kata insiden tak kelihatan sangat, walaupun kita tahu wujud, walaupun kita kata ancaman kepada negara, ada banyak ancaman lain juga. So kadang-kadang itu mencairkan kemampuan kita untuk kembangkan perkara ini dengan lebih pantas. Okey tuan? Terima kasih Prof. Terima kasih kepada Tuan PJ, dan kita selesai sudah session untuk Q&A, dan untuk itu kita mempersilakan Penolong Pesuruhjaya Bomba Jamri bin Masran, Ketua Cawangan Pengurusan Operasi Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk menyampaikan cenderahati kepada Profesor. Dipersilakan Tuan. Terima kasih diucapkan kepada Profesor di atas perbentangan semasa tadi, dan kita mohon Profesor untuk kekal di pentas bagi sesi bergambar bersama
Pasukan Hazmat Jabatan Bomba dan Penembak Malaysia.